Okey. Okey, sekali lagi saya ulang. Minta maaf tadi saya lupa rakam. Okey, hari ini kita belajar bahagi wang, tajuk bahagi wang masih dalam tajuk wang. Buku aktiviti muka surat 84. Okey, saya tunjuk dua sahaja. Aktiviti 1A dan juga aktiviti 1F. Okey, 1A tu saya dah tunjuk. Nanti kamu boleh tengok yang di rumah yang tak masuk kelas. Okey. 1A tu senang je. Okey, sekarang ni kita proceed kepada satu aktiviti 1F bawah ni. Okey. Tadi cikgu ada cakap sebenarnya kalau menggunakan sifir 10, 100 ataupun 1000 sama macam konsep darab, dia ada menggunakan kaedah darab cepat. Maksudnya tak guna kaedah darab biasa pun tak ada masalah. Tak payah buat bentuk lazim pun tak ada masalah. Cumanya kamu kena tahu juga macam mana cara nak menyelesaikan untuk bahagi cara biasa. Yang ini kira bahagi cara biasa ni sebab dia dah bagi rumah siap-siap kan. Kalau bahagi cara mudah, sekejap lagi cikgu tunjuk. Okey. Ni maksudnya RM4,900 dibahagikan dengan 1,000. Sifir dia tu sifir berapa? Sifir 1,000. Okay, macam biasa kalau kamu masih lagi nak suka kaedah menyenaraikan jawapan sifir ni, kamu buat je lah kat tepi ni. Okay, lepas 1,000 apa? Lepas 1,000, 2,000 kan. Sebab ni maksudnya 1,000 darab 1, 1,000. 2,000 darab 1, 2,000. 3,000 darab 1, 3,000. Okey. Tapi kalau saya tak suka senarai ni sebab dia macam mengganggu pada dan dia macam melambatkan kerja kita. Okey. Okey. Tapi saya senarai juga. Cumanya nasihat saya hafal lah sifir tu lebih mudah. Okey. Okey, jadi kat sini kita tengok. Macam biasa RM kita kena buat dulu. RM ni wajib letak di atas bukan di bawah. Okey. Okay. Kemudian kamu tengok. 1,000 darab berapa yang paling hampir? Kalau kamu nampak kat sini mestilah 4,000 terus kan? Okey, 1,000 darab berapa yang paling hampir dengan 4,900? 4,000 lah sebab kalau kita senarai selepas 4,000 dia akan jadi 5,000. Dia tak ada 4,900 dalam senarai jawapan ni. So, kita nak letak kat mana? Kita nak letak atas ni ke? Tak. Kita nak letak atas 9 ke? Bukan. Kita nak letak atas sifar yang ni ke? Bukan. Tetapi kita mesti letak kita tak boleh letak atas ni tak boleh letak atas ni tak boleh letak atas ni, tak boleh letak atas ni. Ada sebab kenapa dia tak boleh letak atas tu. Kat mana kita nak letak? Kita letak kat sini. Kat atas ni. Kat sini Okay. Kita letak 4. Ni maksudnya 1,000 darab 4 bersamaan dengan 4,000. Okay. Ada baki di situ iaitu 900. Okay. Kat belakang ni tak ada nilai sen. Tapi dia nak tunjuk jugalah macam mana nak selesaikan. Okay. So bila jadi macam ni, perkara yang pertama selepas ada baki 900 ni, okay, saya guna pen lain supaya nampak. Pen merah lah. Okay. Titik ni, titik simbol titik ni, jangan bawa turun ke bawah. Okay, jangan bawa turun ke bawah tetapi letakkan di atas. Okay, macam tu. Macam RM tadilah, jangan bawa turun bawah tapi letak atas. Okay, kemudian apa nak buat dengan sifar belakang ni? Okay, ni letak anak panah, bawa turun. Sekarang bukan jadi 900 lagi tetapi 9,000. Okay, faham? Okay, bila kamu tengok sini, 1,000 darab apa 9,000? Okay, kamu senarai tadi tak cukup lagi. Senarai lagi. 6,000, 7,000, 8,000, 9,000. Sekejap. Last sekali 9,000. Tapi sebenarnya tak payah senarai pun tak apa sebab yang ni dia main dengan 1,000 darab 1, 1,000 darab 2 kan. Senang kan. Okay. Jadi sini 1,000 darab 9. Dapat 9,000. Okay. So 9,000 tolak 9,000. Kosong lah. Maksudnya tak ada nilai lah. Bila tak ada nilai, nak tulis pun tak apa macam saya cakap tadi. Tak nak tulis pun boleh. Okay. Tapi saya tulis lah. Saya tunjuk hari ni yang tulis. Okay. Kemudian tak siap lagi ni. Bawa turun lagi yang last ni. Bawa turun yang last ni. Okay. Kita letak sini sifar. Saya sengaja
gunakan perbezaan warna supaya kamu nampak yang mana satu baki selepas ditolak dan yang mana satu nombor yang kena dibawa turun. Okey, bila ada kosong yang last yang warna merah yang saya setengah bulat sekarang ni, kamu kena selesaikan juga sampai habis. Okey, cara dia 1000 darab apa sifar? Dah tentulah 1000 darab sifar dapat sifar di bawah. Tu baru tolak. Nampak saya tolak macam mana? Okay, baki habis. Tak ada dah nombor dekat atas kita nak bawa turun. Jadi jawapan akhir kita akan dapat sama dengan RM RM4.90. Okey, tadi saya janji nak tunjuk kaedah bahagi darab cepat. Okey. Saya conteng kat sini cikgu conteng kat sini tapi kamu jangan conteng kat sini. Kalau kamu nak buat dia punya kaedah yang kedua, buat dalam buku biasa ataupun buku ataupun dalam kertas lain ataupun dekat bawah-bawah ni ke Jangan letak kat sini sebab kat sini untuk G nanti. Ni kamu kena buat sendiri G ni. Yang ni saya nak tunjuk je. Okey. Soalan yang sama. Bukan soalan ni yang saya buat soalan ni, saya buat kat sini untuk bahagi cepat. Bahagi cepat. Soalan yang ini tadi. Okey. Cara dia macam ni. RM 4,900 per dengan 1000. Okey, yang inilah dinamakan bahagi guna kaedah cepat. Kalau kamu masih ingat lagi minggu lepas yang cikgu ada ajar tentang gerak ke belakang atau gerak ke depan. Ke belakang ni untuk darab sahaja. Manakala gerak ke depan untuk operasi bahagi. Okey, hari ni kita akan guna yang ni lah. Gerak ke depan. Okey, berapa kali? Ikut sama je macam darab cepat tu berapa bilangan kosong yang ada. Okey. So kat sini kita tengok bahagian bawah lah sifir dia. 1, 2, 3. Nampak tak anak panah cikgu ke mana? Ke depan sebanyak 3 kali. Jadi kat mana kita nak mula bergerak di atas ni? Bermulanya yang ada titik perpuluhan, titik ringgit tu. Kat sinilah. Okey, 1, 2, 3. Okey, letak titik tu kat sini. Okey, dapatlah terus jawapan RM. Saya salin balik 4. Okay, kita letak tek lalat baru 9. Kamu tak perlulah tulis macam ni sebab kalau nilai duit dia hanya ada 2 digit sahaja di belakang untuk nilai sen dia. Faham? Jadi jawapannya RM RM4.9. Sama Okay, ni sama jawapan dia. Cuma yang ini kaedah bahagi cepat. Tapi hari ni kamu kena buat kaedah bahagi cara biasalah sebab dia dah bagi jalan kerja, dia dah bagi rumah dia siap-siap, kamu buat macam tu. Nanti maksudnya untuk aktiviti 1E dengan 1C, kamu guna bahagi cara macam cikgu ajar cara F yang bukan guna kaedah bahagi cepat. Faham kelas? Faham. Okay. Tapi kalau kamu nak buat latihan tambahan, kamu nak cekapkan guna kaedah bahagi cepat, nanti kamu buatlah 2 kali. Maksudnya contoh soalan D ni kan. Soalan D ni, yang D ni kamu selesaikan dulu macam biasa, senarai dulu sampai 10, dah siap, lepas tu kamu guna kaedah bahagi cepat pula. Sama tak jawapan? Faham Nak bagi kamu faham supaya bahagi cepat ni nanti bila kamu naik darjah 4, kita akan banyak guna kaedah bahagi cepat ni. Saya akan guna selalunya memang bahagi cepat kalau untuk sifir 10, sifir 100 dengan sifir 1000. Saya tak akan guna bahagi cara macam ni. Maksudnya bahagi cara bentuk lazim macam ni. Saya akan guna bentuk lazim macam ni untuk nombor-nombor sifir selain 10, 100, 1000 sahaja. Nombor 3, nombor 2, nombor 7, nombor 8 macam ni kita akan guna bahagi biasalah. Okay, itu faham Okey, habis untuk ni. Nanti kamu sambung di rumah. Selepas kelas ni kamu sambung aktiviti 1B, 1C, 1D, 1E dan juga 1G. Okey, faham Okey, habis untuk 84. Sekarang ni kenal mata wang. Yang ni kamu kena rujuk buku teks muka surat 14. Buka sekarang buku teks sekali. Sebab jawapan ada dalam tu. Okey, yang ni kita akan buat terus. Tapi kamu jangan warna sekarang. Kamu tanda je dulu. Buku surat 14 Buku surat 14 buat yang dengar ni. satu tu. Buku teks muka surat 14, buku aktiviti 85. Okey. Buku teks muka surat 14.
Buku aktiviti muka surat 85. Dah dapat? Dapat dah. Okey, sekarang ni dengar ni. Arahan dia apa? Cuba baca jap. Siapa nama? Cikgu lupa ni. Nama mak dia Kuzaimah ni. Siapa kamu? Siapa? Muzakir kan? Muzakir kan? Cuba baca arahan. Arahan dia apa Muzakir? Arahannya dalam buku teks. Buku aktiviti. Buku aktiviti. Tak, buku aktiviti. Arahan buku aktiviti. Warnakan mata wang dengan yang betul. Warnakan mata wang yang betul. Okey, tapi kamu jangan warna lagi. Warna kejap lagi lepas kelas. Cuma kita terus cari jawapan. Kamu tanda dulu pakai pensel. Kamu write dulu. Ya, Raja Sumayah ada apa? Saya dah warna dah. Okey, tak apa. Dah warna dah. Okey. Okey, sekarang ni yang pertama. A. Malaysia. Kita guna apa? Ringgit ke pound? Ringgit. Kamu warna yang ni, okey? B. Singapura. Kamu tengok dekat muka surat 14 tu, Singapura. Kamu nak warnakan apa? Apa mata wang dia? Yen atau dolar? Dolar. Okay, dolar. C. Thailand. Thailand guna mata wang apa? Bank. Thailand. Bank. Apa dia? Bank. Thailand, okey bukan bat bar. Sebut betul-betul bar. Bar, Okey, D. Vietnam guna apa? Dong. Vietnam guna dong. Okey, E. Laos guna apa? Real. Rupiah. Laos guna apa? Real. Real. Okey. Real. Okey, dan Indonesia guna apa? Rupiah. Ya. Berapa rupiah Pak? Kan macam tu kan kalau kita tengok sinetron kan, ditanya kan berapa rupiah Pak? Okey. Jadi kita je guna ringgit. Yang lain-lain tu semua nama mata wang dia lain-lain. Jangan pula kamu kata duit diorang tak laku. Tak laku lah untuk di negara kita, tapi laku di negara mereka. Kalau kamu dapat duit negara luar pun kan, kamu pergi dekat currency, orang kata apa, kedai duit tu, kamu tukar, kamu dapatlah duit ringgit balik. Okey? Sebab mata wang mereka, mata wang negara luar ni kadang-kadang nilai dia lagi tinggi daripada nilai kita. Okey? So habis untuk yang ini. Okey, seterusnya nombor 2. Isi petak kosong. Okey, yang ni boleh terus buat. Okey, sekarang buat. Jual beli di Myanmar menggunakan mata wang apa? Tengok Myanmar. Kite. Apa dia? Kite. Kiat. Bukan kite. Kite tu lah layang. Kiat. Buat sekarang jawapan. Buat sekarang jawapan. Okey, kedua. 2B. Dah jawab Lufia? Okey, bagus. Mata wang peso digunakan di negara mana peso? Filipina. Filipina. Okey, kita guna bahasa Melayu baku Filipina. C. Rakyat Great Britain menggunakan mata wang Pound sterling. okey, tak payah sterling, tak payah. Pound sahaja. Okey, dia tak guna dolar dia guna pound. Okey, mata wang Jepun ialah Yen. okey, yen. Okey, yen Okey, Yen. Jepun mata wang dia lagi besar daripada kita. Maksudnya duit kita kalau pergi Jepun, duit kita kecil. Orang Jepun, kalau kita kerja kat Jepun, kita dapat gaji kan. Kita bawa balik Malaysia, gaji kita akan lagi banyak. Maksudnya bila kita tukar dengan duit Malaysia, kita akan dapat lagi banyak. Okey, habis muka surat 85. Seterusnya nilai mata wang. Muka surat 86. Okey. Yang ini pun kamu boleh buat terus. Yang ini ada jawapan dalam muka surat 16. Buku teks muka surat 16. Buku teks muka surat 16. Apa? Yang ada gambar tu ke?
Oh, Okey, luar buku Malaysia. teks muka surat 16 yang saya tunjuk ni. Ni. Jilid 2 ke jilid 1? Jilid 2. Lupa aku nak bagi tahu. Kita dah guna jilid 2 sekarang. Cepat ambil jilid 2. Okey, jilid 2 Buku teks jilid 2, jilid 1 dah habis dah belajar. Bagus. Okey. Cikgu, Okey. yang ni buat macam mana? Sekejap. Bagi dia orang ambil dulu jilid 2. Ada lagi yang tak ambil. Lupa pula cikgu nak bagi tahu. Kita dah masuk jilid 2 dah. Jilid 1 habis dah. Itu pun kira lambat tau. Sekolah lain dia orang dah sampai GSIM tu lah. Dah sampai topik yang ke-6 dah. Ya, kita lambat ni. Tu yang saya suruh laju sikit tu. Kena cepat sikit. Dah ke? Boleh mula? Boleh mula Okey. So sekarang ni kamu tengok nilai mata wang dalam buku muka surat 16 tu. Kemudian kamu tengok buku aktiviti muka surat 86. Okey, ini muka surat 86 aktiviti ni. Okey. Nyatakan nilai mata wang di negara yang berikut berbanding dengan RM RM. Maksudnya kalau negara kita Malaysia guna RM1 nilai kita, dekat Vietnam tu bersamaan berapa ringgit. Macam tu lah maksudnya. Okey, jadi Vietnam kamu tengok sekarang Vietnam. Vietnam tu berapa ringgit tu? Bukan berapa ringgit, berapa dong. Macam tu. 5,000. Nampak tak 5,000 tu? Tengok dekat Vietnam. Tengok dekat yang Vietnam ni. Ni, dekat Vietnam ni. Tengok dia punya nilai dia tu. Berapa? 5,706 dong. 76. Apa benda nak sebut pun saya nak sebut pun saya tak berapa ni kan. Okay, kita tulis je lah jawapan dia. Kita tulis jawapan dia. 5 7 sebab saya pun tak pernah pergi Vietnam. Jadi tak tahu cara macam mana dia sebut duit Vietnam ni. Mungkin 5,706 dong, 76 sen. Macam tu kot kan. Okay. Ya. Okay, sekarang ni kamu masukkan semua dulu. Lepas tu masukkan Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina, Brunei, Kemboja, Myanmar dengan Laos. Nanti sekejap cikgu bagi jawapan. Buat dulu sekejap. 1 minit je? Senang je kan? Okey, dah siap? Belum. Cepat sikit. Kamu salin je kat situ, semua dah dibagi dah nilai tu. Tapi ni nilai yang satu lah ya. Kalau ikut nilai terkini mungkinlah dia ada perubahan sikit. Kalau kita cek benda ni boleh cek dalam Google tau, currency duit ni. Mungkin dia akan ada perubahan lah sikit. Yang ini masih dalam jilid 2 ni mungkinlah itu nilai tu. Apa dia? Muka surat berapa? Buku teks jilid 2 muka surat 16. Buku aktiviti muka surat 86. Okey, dah siap ke? Dah siap. Okey, dah siap. Boleh saya tunjuk jawapan sekarang? Okey, dah. Belum siap. Boleh. Siap. Kejap kita tunggu kawan jap. Ashfa tak siap lagi tu. Saya tak siap lagi. Ya, tak apa. Buat dulu. Okey, dah siap semua? Dah. Boleh tak bagi jawapan dah ke belum? Belum. Saya belum. Cepat sikit. Cepat sikit. Siap. Apa dia?
Dah siap. Okey, dah siap. Saya belum. Okey, tak apa. Dah siap. Dah siap. Boleh tunjuk tak sekarang? Boleh? Okey, cikgu tunjuk Kamu cek jawapan. Cek jawapan kamu dengan jawapan cikgu. Okey, ini jawapan dia. Okey. Sama tak semua? Sama. 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 Okey, tahniah kalau sama Cikgu, saya boleh cek lagi. Sabar. Okey, cikgu sabar, cikgu sabar. Saya Okey. pun tak cek lagi. Siapa tu? Siapa Saya pun. siapa yang cakap tadi, lupalah nama dia. Ayah dia Jasni ni. Saya pun belum lagi. Okey, tak apa. Saya pun. Cikgu dah. Dah. Okey. Siapa nama kamu yang ayah dia Jasni ni? Cikgu lupalah. Bagi tahu nama jap. Nama Isa. Isa. Betul lah Isa. Muka kamu cikgu ingat, nama kamu cikgu tak ingat. Zaid ada dalam ni, Zaid. Zaid dari sekolah ada tak? Saya rasa macam dapat dia. Okey, tak turun. Okey, dah boleh Belum. Belum lagi? Okey, Ashfah dah. Cikgu. Okey, Muzakir dah? Dah. Dah. Dah siap. Lufia dah? Lufia dah siap? Siap. Tinggal 2. Saya dah siap. Irfan Wafi dah buat? Irfan Wafi dah buat? Dah siap dah. Okey, bagus. Sakinah dah siap? Dia Sakinah. Dah. Nabilah dah siap? Dah. Hazirah dah siap? Dah. Saya dah siap. Okey, cepat nak habis ni. Dah pukul 9 Siap. ni. Dah siap cikgu. Okey. Dah Okey, so inilah dia punya jawapan dan inilah dia punya tadi yang saya kata dalam buku teks tu. Kamu rujuk kat sini je. Okey, selesai untuk hari ni. Saya stop jap. So, boleh Tadi kerja kita tadi tak banyak pun. Muka surat 80 apa tadi, aktiviti 1 muka surat 84. Aktiviti 1B, aktiviti 1C, aktiviti 1D, aktiviti 1E dan aktiviti 1G. A dan F cikgu dah bagi jawapan. Siapa yang lambat tadi masuk, kamu nanti tengok rakaman. Tapi rakaman lambat sikit lah. Okay. Okay, so terima kasih untuk hari ni. Kejap nak stop dulu.